Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana memilih kita malam ni untuk sama-sama duduk dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan insya-Allah kehadiran kita pada malam ni dicatat oleh malaikat yang telah diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai suatu catatan yang mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah nah, malam ni kita sambung lagi pengajian kita dalam kitab Fiqhul Manhaji jilid yang pertama. Kita dah masih lagi bicara tajuk mandi dan jenisnya, mandi hukum dan jenisnya. InsyaAllah malam ni mungkin yang terakhir tajuk mandi hukum dan jenisnya, tajuk yang terakhir. Malam ni kita masuk kepada tajuk perkara makruh ketika mandi. Perkara makruh kita dah maklum dah sebelum ni tentang istilah-istilah fiqh. Salah satu daripadanya ialah makruh. Apa dia makna makruh? Sesuatu yang apabila dilakukan tidak berdosa dan meninggalkan mendapat pahala. Benda yang makruh ni kalau kita buat tak berdosa, tetapi kalau kita meninggalkan yang makruh maka kita dapat ganjaran. Walaupun bagaimanapun, walaupun tak dosa, benda yang makruh ni benda yang dibenci, benda yang tidak disukai oleh Allah dan tidak disukai oleh Rasul. Jadi macam majikan kita kalau kita kerja dengan majikan kita, kita buat perkara-perkara yang majikan kita tak apa nak suka. Tak salah, tapi tak berapa nak suka. Bila kita buat benda yang tak berapa disuka oleh majikan kita, jadi kalau gaji pun rasa lambat sikit lah. Orang lain naik gaji, kita lambat sikit. Kalau naik pun tak sama dengan orang lain. Mungkin orang lain naik 100, kita naik 50. Dia tak apa nak berkenan perbuatan kita tu. Jadi kalau boleh, benda yang makruh ni kita sebut dulu ni, iaitu sifat takyir. Sifat takyir bahagi dua, satu perintah, satu larang. Hak perintah dua lah, wajib, sunat. Hak larang pun ada dua, iaitu haram dan makruh. Hak makruh ni lah kalau boleh kita tinggal lah, kerana bila kita tinggal diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala akan pahala. Pahala ni yang kita duk sebut selalu dah sebelum ni, bukan sama apa yang kita dapat atas dunia ni, sedikit pun tak sama. Walaupun kita dapat pahala tu besar zarah sekalipun, tak sama apa yang kita dapat di atas dunia ni. Kerana dunia yang kita sebut ni tak ada nilai. Dunia ni tak ada nilai di sisi Allah
Subhanahu wa ta'ala. Di kalau dunia itu ada nilai, agak-agak Allah bagi dah rezeki orang yang tak sembahyang. Tak kelapak nak bagi, no. Orang ingkar Allah bagi dah. Kadang-kadang bagi lebih pada kita lagi, no. Rumah dia besar dah rumah kita lagi. Macam Fir'aun. Fir'aun laknatullah, dia bukan tak sembahyang, no. Sampai peringkat mengaku Tuhan, no. Sampai peringkat mengaku Tuhan lah. Iblis kata sejahat-jahat aku tak pernah mengaku Tuhan pun, no. Sejahat-jahat iblis ni, dia tak pernah mengaku Tuhan. Dia sujud akan perintah Allah, sujud akan Allah. Dia orang ahli abid yang rajin beribadat. Cuma satu sahaja, dia tak mengikut arahan perintah Allah, kerana dia menyangka dia tu lebih baik. Dia rasa lebih baik dekat Allah, dia sujud, no. Tetapi dengan satu perintah sahaja dia tak mengikut. Allah sebut dalam Quran, abang wastakbar wa kana minal kafirin. Satu aja, no. Tetapi jahatnya manusia bukan hanya tak sujud, sampai peringkat mengaku Tuhan, no. Bukan kata zaman Fir'aun, zaman kita pun ada, no. Dulu ni ingat dah dulu, no. Tuhan ayah pin, no. Dulu ni ada ramai pengikut-pengikut dia, no. Tuhan ayah pin, Tuhan langit. Itu pun ada orang yang ikutnya, walaupun benda tu benda yang segi akal pun tak logik lah, no. Segi akal lah, tanpa lagi pada hukum Al-Quran dan juga hadis Nabi. Jadi hak benda pahala ni Allah akan bagi. Walaupun sedikit pahala yang kita buat, nilai di akhirat besok ni sangat tinggi, no. Jadi benda-benda yang makruh ni, salah satu benda yang makruh juga ialah kita meninggalkan yang sunnah. Hukum makruh juga, no. Sebagai contohlah, kita sembahyang, kita tak angkat tangan ketika mana takbiratul ihram. Perbuatan itu menjadi makruh, no. Perbuatan tu menjadi makruh kerana kita meninggalkan yang sunnah, no. Sah tak sembahyang tu? Sah, tapi tak berapa nak elok, no. Kerana hak sunat-sunat ini memperelokkan amalan-amalan yang wajib, no. Memperelokkan. Jadi kalau kita tak buat, seolah-olah tak apa nak elok lah. Sama juga kita buat benda yang makruh, maksudnya ibadat yang kita buat ni tak berapa nak elok, no. Maksudnya hak benda-benda yang hak buat sunnah ni, maksudnya dia mempercantikkan, memperelokkan. Kalau dari segi ibadat, hak benda yang sunnah ni melazatkan kita untuk beribadat kepada Allah. Macam kita dia buat contoh sebelum ni lah, no. Contohlah, no, orang ajak saya, ustaz, saya lagi habis kuliah, saya lagi ni, saya nak jemput lah ustaz pergi rumah lagi, nak ajak ustaz makan nasi, no. Agak-agak saya nampak nasi ke saya nampak apa, no. Ajaklah makan nasi, no. Tapi kita tak nampak lah nasi, no. Kita nampak mesti 3 rasa lah, no. Mesti ada kailan ikan masin ke apa ke, telur dada ke apa, ada sup ekor ke apa. Tak nampak nasi pun, no. Nampak yang lain, tapi dia ajak makan nasi, macam juga sembahyang, kita nampak sembahyang, tetapi hak sembahyang tu pada hakikatnya menyempurnakan semua hak benda yang hak wajib, hak benda yang sunat abad, yang mana sunat hai'ah, no, menyempurnakan semua. Begitu jugalah hak benda-benda makruh ni. Maksudnya benda yang makruh ni kita berlawanan dengan hak sunnah, maka perbuatan itu menjadi makruh, no. Benda yang tak apa disukai, no. Baik. Perkara-perkara makruh ketika mandi. Masa mandi tu ada perkara-perkara yang makruh. Kalau lepas ni, kalau kita dah buat, kita tinggal lah, no. Kita tinggalkan. Dan kalau kita sebelum ni kita memang tak tahu, malam ni kita tahu, oh rupanya benda ni makruh, no. Oh benda ni makruh. Sebagai contoh, no, ketika mandi membazir air, hukumnya makruh, no.
Itu pun makruh sekiranya kita menggunakan ayak kita sendiri. Itu pun kalau kita mengguna ayak kita sendiri, hukumnya makruh. Tetapi kalau kita guna hak wakaf, maka perbuatan tu akan bertukar jadi haram pula, no? Contohnya kita kita mandi wajib di masjid. Kenapa boleh mandi? Tak boleh mandi tempat kerana ada tempat mandi di masjid. Contohlah, no? Ada shower mandi tu, tempat itulah ayat pancok tu. Maksudnya masjid membenarkan kita mandi, no? Tetapi bila mandi sampai membazir, no? Rumah kita buka pelan-pelan lah. Sebab apa? Kerana di rumah kita tu kita tahu lah, kalau selalunya 100 lah sebulan, no? Sebulan 100 bayar lah. Kalau kita buka lagi kuat mau 200, no? Kita pun buka pelan, no? Sebab kita tahu tiap-tiap bulan kita kena bayar. Yang masjid kita bayar tak? Kita pun tak tahu. Kadang-kadang dah mandi orang masjid bagi mandi lah, tapi kalau habis mandi balik macam tu. Apa salahnya? Ambil lah 2-3 ringgit, boh lah tabung, no? Sekurang-kurangnya ada jugalah buat, no? Ni pakai tempat masjid ni tempat berhenti qada hajat, no? Sembahyang tak juga, tabung masjid tak juga, no? Apa salahnya? Kita lepas mandi, lepas kita beruduk, lepas kita guna air, maka kita gunalah sedikit harta kita, wang kita, boh dalam tabung sekurang-kurangnya ada jugalah habuannya. Jadi kalau kita guna hak wakaf, maka hak hukum makruh tu bertukar menjadi haram pula, no? Membazir. Dia kata bukan ustaz depa membazir beruduk ustaz, bukan membazir mandi wajib ustaz. Motor pun dia basuh di masjid, no? Motor pun basuh di masjid. Tang-tang lah dia JK, no? Buat main motor, buat main kereta basuh di masjid. Tapi bukan sini lah cerita, no? Cerita di Afrika, no? Di Afrika sini tak ada lah, no? Nak kata tak boleh guna kerana hak wakaf, hak orang ramai, kecuali mesyuarat dan kuasa bersetuju, pengurusi bersetuju, pihak masjid bersetuju, boleh. Siapa-siapa yang nak basuh kereta main masjid, no? Tapi ada tak? Tak ada lah, no? Kalau ada pun untuk mandi, untuk minum dan sebagainya. Untuk nak basuh kereta, basuh basikal, basuh motor, selalunya tak ada lah, no? Tak ada lah. Kalau ada pakai beratok, no? Free, no? Dia free, main pakai beratok, habislah nak basuh kereta dan sebagainya. Ni yang pertama dia sebut, yang pertama-tama sekali, berlebih-lebihan dalam menggunakan ayat. Berlebih-lebihan ketika mana menggunakan air, sebagaimana yang telah lalu ketika membicarakan perkara-perkara makruh. Ketika wuduk dulu pun hukumnya sama, no? Sama juga hak mandi wajib, kerana kaedahnya sama dah. Sama lah mengangkat hadas, no? Yang cuma yang nu mengangkat hadas kecil, yang ni mengangkat hadas besar. Mana lebih banyak, no? Kadang-kadang tu dia main mandi, dia berwuduk di masjid, dia buka ayat tu, wuduk dah lagi, sembang dulu, jawab telefon dulu. Apa salahnya ketika dia sembang, ketika dia jawab handphone, tutuplah ayat tu dulu, no? Ni biar duk meleleh jadi parik dah di masjid tu, no? Duk buka, no? Tempat saya tu kalau belah baling tak ada masalah apa lah, no? Walaupun hukumnya makruh juga, tempat saya tu depa guna paip masyarakat dulu-dululah, orang tua-tua dulu ni kerajaan peruntukkan bagi batang paip. Bagi batang paip nu belah baling nu kampung saya. Bagi batang paip, orang tua-tua dulu buat gotong royong. Pasang paip nu berkilo nu 10 km daripada ayak bukit nu, atas gunung nu. Depa kawai-kawai sambung-sambung buat mai kok kampung-kampung. Sebulan agak berapa ringgit? Dulu ni RM1 sebulan lah, RM2 naik RM1, no? Dulu RM1 lah naik sikit, RM2 sebulan. Setahun baru RM24 dah. RM24. Tapi kalau hujan dalam rumah keruh, no? Tak macam kita lah. Tu maksudnya sana tu tak kisahlah, no? Walaupun macam mana pun hukumnya tetap makruh. Walaupun Nabi kata kamu berwuduk dalam air yang mengalir sekalipun.
Walaupun kamu berwuduk dalam air yang mengalir, dalam sungai, dalam parit berwuduk, kalau nak pergi hakikat nampak zahirnya, bazir tak? Bazir. Buat apa Ustaz? Air tu jatuh balik dalam sungai, air tu jatuh balik dalam parit, nak bazir macam mana no? Islam ajak nak kita, walaupun kamu berwuduk di tempat mengalir sekalipun, jangan membazir no. Jadi kalau bayangkan Islam ajak sampai taran tu no, walaupun ayat mengalir sekalipun, dia tak bagi kita membazir no. Kerana apa? Membazir itu Allah sebut adalah saudara syaitan no. Kita nak buat ibadat, kita nak semayang, kita nak buat ibadat, tapi kita buat benda yang syaitan suka. Inna mubaziri lakana ikhwana syayatin. Orang bazir ni Allah sebut adalah sahabat saudara syaitan. Kita nak beribadat tapi kita menjadi kawan baik kepada syaitan. Tu kadang-kadang kita mai sembahyang kita tak khusyuk. Kerana apa? Kita beruduk membazir, kita mandi wajib membazir no. Mula-mula dah syaitan menjadi kawan kita, sahabat kita no. Kerana saudara syaitan. Bila menjadi saudara syaitan, mai sembahyang agak je nak no. Allahu akbar, mudah Masa wuduk pun aku kacau dah no. Mai sembahyang dia kacau. Sembahyang pun tak rupa nak sempurna. Kerana apa? Kita awal dah kita buat benda yang syaitan suka. Sahabat syaitan. Inna mubaziri lakana ikhwana syayatin. Allah beritahu no. Kita jangan membazir no. Jangan bazir. Kerana setiap nikmat yang Allah bagi ni, kita guna pada jalan yang hak syarak ajak pada kita. Bukan Allah bagi saja no. Bukan setengah negara ni ayat pun tak ada. Berebut tu daripada wera 2-3 hari sudah no. Tunjuk di Afrika no, berebut. Dapat sedikit ayat ni pun berebut. Berebut ni ayat ni sangat berharga. Tu mereka tu kalau dalam keadaan nak beristinja, yang kita sebut dulu, mereka istinja dengan batu, mereka beristinja dengan kertas dan sebagainya. Mereka tak beristinja dengan ayat. Kerana apa? Keperluan ayat tu lebih utama untuk makan dan minum. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada kita orang Malaysia ni nikmat yang besar. Salah satu nikmat ialah nikmat ayat no. Tu kadang-kadang kita ni duduk dalam nikmat, kadang-kadang kita tak rasa kita tu mendapat nikmat. Kita duduk dalam nikmat, kita tak rasa kita dapat nikmat. Setelah mana Allah tarik nikmat tu baru kita rasa. Selalu saya ada buat contoh malam ni kita duduk dalam nikmat ni, dalam angin, dalam aircon, dalam lampu ni, rasa tak nikmat? Kadang-kadang kita tak rasa. Kita tak sedar. Kita sekarang ni menikmati nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi pada kita, iaitu nikmat kesejukan no. Sejuk aircon no. Orang lain dengan panas. Aircon pun tak ada setengah masjid. Aircon pun tak ada ni. Tok khatib khutbah ni berpeluh-peluh tuan-tuan. Hak mai dengar khutbah pun berpeluh-peluh. Sebab apa? Aircon tak ada no. Ketika tu rasa panas lah. No. Kerana apa? Ketika mana tak ada nikmat no. Ketika mana dapat nikmat, lupa angkat nikmat. Tu Allah sebut dalam Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Siapa yang bersyukur, kata Allah, aku akan tambah. Allah siapa yang syukur dengan nikmat pemberian, salah satu nikmat yang Allah bagi dekat kita ialah nikmat ayat no. Nikmat ayat ni nikmat yang sangat berharga no. Tu kalau depa mai ke Malaysia ni syurga lah no. Syurga, nikmat syurga lah macam kita duk sebut lah no. Kalau bulan Ramadan, orang-orang luar negara ni berduyung-duyung pakat mai ke Malaysia. Kerana apa? Di Malaysia ada pesta makanan no. Perasan tak kat pasar Ramadan no? Berkilo-kilo. Macam-macam no. Gulai batang pisang pun dah no. Gulai nangka pun dah. Macam-macam dah no. Pesta makan semua orang pi. Orang India pun pi, orang Cina, orang Mak Saleh semua bakat pi. Kerana di Malaysia bulan Ramadan
pesta makanan, no? Nikmat tak kita? Nikmat. Syukur tak nikmat tu? Kena syukurlah. Sama juga dengan nikmat ayat yang Allah bagi. Kalaulah Allah tarik nikmat tu, ketika tu kita rasa, oi, berharganya nikmat ayat, no? Rasa berharga sungguh lah, no? Kalau tak ada ayat lah, susah lah, no? Contohnya berlaku kemarau dan sebagainya, baik rosak dan sebagainya, kita kajuk dah, nasiblah majlis minta ayat dan sebagainya, berebut-rebut ketika tu baru kita rasa, wih, nikmatnya ayat, no? Jangan kita berlebih-lebih, no? Sebagaimana yang telah lalu membicarakan tentang makruh ketika berwuduk, no? Kalau wuduk, kalau Nabi yang kita sebut dulu, berapa banyak mana Nabi berwuduk? Satu, cupak. Nabi mandi wajib dengan segantang ayat. Tapi kita sebab ayat Allah bagi nikmat banyak, kita guna jangan banyak dan jangan sedikit lah, sederhana lah. Nak kata banyak pun tak, nak kata sikit pun tak. Kita kerana apa? Kita guna tu kerana kita syukur akan nikmat pemberian Allah SWT, dan kita guna dengan cara yang baik. Kerana kalau kita ingat, kalau kita salah guna, Allah akan tanya kita di akhirat esok ni, aku bagi nikmat ayat, kamu salah gunakan ayat tu, kamu salah guna, kamu kufur nikmat. La in kafartum inna azabi la syadid. Siapa yang kufur dengan nikmat pemberian aku, kata Allah, sesungguhnya azabku sangat pedih. Ni Allah bagi amaran kepada orang yang kufur nikmat. Kiaslah kepada apa, bukan ayat je lah, no? Nikmat ni apa yang Allah bagi ni, kita guna dengan baik. Mata nikmat, mulut nikmat, telinga nikmat, tangan nikmat, semualah apa yang Allah bagi ni adalah nikmat, no? Maka tanda kita berterima kasih dengan Allah Ta'ala, kita ucap alhamdulillah, syukur padamu ya Allah kerana bagi nikmat. Bukan hanya kita ucap alhamdulillah je, kita ingat akan Allah duduklah di mana, ingat, oh, Allah bagiku segala-galanya. Lepas tu kita gerakkan anggota badan kita penuh i'tizam, tunduk akan perintah Allah SWT. Mata untuk guna untuk Allah, mulut untuk guna Allah, guna untuk jalan Allah, telinga untuk guna jalan Allah, kaki guna jalan Allah, lidah guna untuk jalan Allah, no? Ni kadang-kadang mulut kita tak benar pun baca Quran, no? Kerana apa? Kerana kita bila kita kata, oh, buatlah aku lama tak baca Quran, seolah-olah Allah SWT tak mau dengar dah suara kita, no? Allah SWT tak mau dengar dah suara kita. Bacalah Quran walaupun satu huruf pun jadi, no? Tengah malam, bismillahirrahmanirrahim, nun, sadaqallah, baca juga, no? Jangan Quran pun tak baca, tengok Quran pun tak mau, no? Baca dua huruf, Yasin. Umpan baca tengah malam, no? Terkejut zombie ni. Awak baca Yasin ni, ustaz saya baca, no? Baca Quran, jangan tak baca Quran. Jangan sampai Allah SWT tak mau dengar suara kita, no? Tu nikmat lah, guna nikmat, no? Jangan kita guna membazir, no? Al-Bukhari dan Muslim riwayatkan daripada Anas radhiyallahu anhu bahawa dia berkata, adalah Nabi SAW ni yang kita sebut tadi, no? Mandi dengan menggunakan antara satu gantang hingga 5 cupak. Satu gantang lebih lah, no? Tapi besar sikit daripada gantang kita, no? Dan berwuduk dengan satu cupak, no? Nabi kata apa? Sedikit saja. Kenapa di zaman Nabi ni susah nak dapatkan ayat? Kan kita sebut dulu kan sunat-sunat wuduk, no? Iaitu apa? Ketika mana Nabi nak berwuduk, Nabi tanya dekat sahabat-sahabat, ada tak ayat? Sahabat pakai cari ayat, tak ada ayat, no? Ayat ke ayat pun tak ada. Tu yang kita sebut dulu ni, hak tanggungjawab seorang Islam terhadap Allah, mandi sekali dalam seminggu, no? Kita ada tak di Malaysia? Jarang jumpa, no? Seminggu baru mandi, no? Hak seorang Islam terhadap Allah mandi sekali dalam seminggu, iaitu pada hari Jumaat, no? Tapi tak ada lah kita, no? Kita pagi nak pergi kerja mandi sekali,
Balik kerja mandi sekali. Lepas tu petang pergi jogging balik. Mai petang nak mai sembahyang, mandi sekali 3 kali. Dulu saya pun dulu masa Covid tu ni, balik kuliah mandi lagi sekali 4 kali no. Mandi lagi 4. Oi, banyaknya kita mandi no. Tetapi sahabat Nabi tanya dekat sahabat, ada yang dah ni nak berwuduk, bukan kata nak mandi no. Nak berwuduk ni tak ada ayat. Ada seorang sahabat wamai bekas satu bekas berjana Nabi celuk tangan Nabi yang mulia dalam bekas tu. Sama Nabi bersabda, mulakan wuduk kamu dengan Bismillah. Nabi celuk tangan Nabi bersabda, mulakan wuduk kamu dengan menyebut Bismillah. Keluar ayat kok celah-celah jari. Ni keluar ayat ni ikut celah-celah jari Nabi, sehingga boleh berwuduk lebih daripada 70 orang. Banyak dah ayat. Banyak no? Nak kata ayat tak ada no. No. Maksudnya Nabi guna sedikit sahaja no, kerana zaman tu susah nak dapatkan ayat ni. Tapi zaman kita Allah bagi nikmat, kita guna sederhana. Banyak pun tak, sedikit pun tak. Tanda kita berterima kasih dengan Allah Subhanahu wa taala. Tu kadang kita ada harta, gunalah harta kita. Kita nak tunjuk kita ni berterima kasih, syukur pada Allah, kita gunakan nikmat yang Allah bagi. Contohnya Allah bagi kita duit banyak, belilah kereta besar pun tak apa. Kita nak tunjuk bahawa kita ni bersyukur akan nikmat Allah no. Pakailah apa yang kita nak pakai no. Ni kadang-kadang simpan duit ratus ribu tapi selekeh kan, kita guna untuk nikmat Allah. Semayang pakai hak baju yang mahal-mahal kan, kita duit banyak no. Duit banyak. Dalam pen juta-juta no. Pakailah untuk kita guna untuk beribadat pada Allah Subhanahu wa taala. Tanda kita berterima kasih dengan Allah no. Al-Bukhari dan Muslim riwayat daripada Jabir radhiyallahu anhu, dia telah ditanya tentang mandi, lalu dia berkata, memadai bagi kamu menggunakan satu gantang air. Kata lelaki yang bertanya, ia tidak mencukupi. Segantang mana cukup ya Rasulullah? Segantang no, mana cukup nak mandi wajib ni? Segantang tak cukup, dia kata. Dia kata ia tidak mencukupi. Jawab Jabir, segantang air itu adalah mencukupi untuk orang yang lebih banyak rambut daripada kamu dan lebih baik daripadamu, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya segantang tu mencukupi no. Kalau kita mandi betul-betul lah no. Cuma hak kita ni, kita guna ayat. Contoh kita kata satu timba lah no. Kita gunalah satu timba no. Jangan lebih badan tu. Kebiasaan kita mandi dengan sempurna, kita kata setimba, sebadi no. Tapi jangan kita guna lebih no. Jangan kita guna sampai 5 timba no. Guna satu timba. Kerana apa? Setimba itu mencukupi untuk kita di Malaysia no. Kita mandilah sempurna. Kerana kita nak merantai. Kerana apa? Nanti hak kita sebut dah sebelum ni tu, hak sunat-sunat mandi kan. Sebelum mandi, bersihkan dahulu kotoran-kotoran yang ada, sama ada di bahagian-bahagian yang sulit, bahagian-bahagian yang berlipat dan sebagainya. Bersihkan dulu dengan pencuci. Rambut kita shampoo dan sebagainya. Lepas kita membersih semua, maksudnya dah kena semua dah anggota-anggota yang sulit, kerana kita nak bersih semua dah. Lepas tu yang kedua kita sebut dulu sunat, ialah berwuduk dan menyempurnakan sunat-sunat wuduk. Kan sunat sebelum kita nak mandi wajib, sunat kita sebut dulu ni berwuduk nah. Berwuduk dulu no. Cuma disunatkan kita akhirkan basuhan kaki no. Hak berkait tentang bab mandi wajib, kerana di zaman Rasulullah ni dia badan pasir no. Nabi akan basuh akhir kaki. Walaupun rumah kita tu ada mazhab, kerana kita nak ikut perbuatan Nabi, boleh no? Boleh, itu dapat pahala sunnah no. Walaupun rumah kita rumah saya mazhab lah mana ada pasyak dan sebagainya. Sebab kita sayang dekat Nabi, kita nak ikut perbuatan Nabi, buat benda tu mendapat pahala sunnah. Macam mana contohnya kita sebut dulu ni, Ibnu Umar
anak kepada Sayyidina Umar. Suatu ketika dia berjalan di suatu tempat yang Rasulullah selalu jalan tempat tu, dia ikut jalan tu. Sampai di suatu tempat, Ibnu Umar ni dia menundukkan kepalanya. Sampai satu tempat tunduk kepala tu, sedangkan bukan ada apa pun dia tunduk. Ketika ditanya kenapa tunduk sedangkan bukan ada apa pun, maka Ibnu Umar kata, aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai di sini dia menundukkan kepala. Kerana apa? Ketika itu ada dahan yang rendah. Nah, tu yang Rasulullah tunduk. Kerana ada dahan rendah, Rasulullah terpaksa lah tunduk. Kalau tak tunduk, tentulah kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan kena dahan. Walaupun pokok tu dah tak ada dah ditebang dah, no, tetapi sahabat-sahabat Nabi masih lagi ikut perbuatan Nabi kerana sayang dekat Nabi, no. Nabi kata wal mar'u ma'aman ahabba, seseorang akan bersama dengan siapa yang hak dia kasih, no. Sebab kita sayang dekat Nabi, kita suka dekat Nabi, kita kasih dekat Nabi, kita akan buat semua hak perbuatan-perbuatan Nabi, no, sama ada perkataan Nabi, sama ada perbuatan Nabi, sama ada takrif, semuanya kita nak ikut kerana kita sayang dekat Nabi dan kita nak juga di akhirat besok kita dibangkitkan bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh, siapa tak mau, no? Siapa tak mau bangkit dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai V ni, tak tahulah berapa ribu V lah, no, VIP, nah, kerana ketika tu tak ada siapa yang boleh nak tolong kita dah. Nabi Nuh kan, Nabi Adam kan, Nabi Isa kan, tak dapat ketika mana semua manusia jumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tunduk sujud, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar pembicaraan dimulakan, no? Setelah sekian lama mereka duduk dalam keadaan azab, duduk dalam lama dari masyarakat tu, tempoh lama mana? Wallahu a'lam, no. Sebab kita sayang, kita buatlah, no, apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat, no. Baik. Yang kedua, perkara makruh yang kedua ialah mandi di air yang bertakung, no. Hukumnya adalah makruh, no. Ayak yang duk bertakung, ayak takung, kita pergi mandi di situ, no. Tengok dia sebut apa. Ini berdasarkan kepada apa riwayat oleh Muslim dan lain daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah seseorang kamu mandi pada air yang bertakung sedangkan dia dalam keadaan junub, no. Kemudian mereka bertanya, wahai Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bagaimana ia harus dilakukan? Jawab Abu Hurairah, hendaklah ia mengambil air tersebut dengan tangannya atau dalam bekas yang kecil dan berniat untuk beli kedua tangannya sebagai cebok. Ini bagi ayat yang sedikit. Kan kita sebut, ingat tak tentang ambil wuduk itu, no? Niat tangan kita ni sebagai penyebok. Contohnya kita nak ambil, nak mandi ke, nak berwuduk ke, dalam timbakan air yang sedikit, tak sampai 2 kolah, no. Jadi kalau kita celuk tangan kita ketika nak mandi, celuk tu, jadi air tu akan bertukar menjadi air mustakmal, no. Kan kita sebut dulu ni berwuduk pun samalah, no. Jadi kita niat tangan kita tu sebagai penyebok ni, pegang tangan cebok tu niat. Tangan kita kena pada kalau wuduk ni tak apalah, no. Wuduk hak basuh muka tak apa. Hak kita sebut dulu ni, contohnya ada ayat bekas yang kurang 2 kolah, no. Kita celuk tangan kita, no. Celuk tu tak payah niat lagi kerana tangan ni bukan anggota wuduk lagi, no. Sebab kita anggota wuduk yang pertama adalah muka, no. Hak kita sebut ni, kita celuk tangan kita dalam timah tu, kita ambil, kita basuh di luar, no. Basuh di luar, jangan masuk dalam tu. Dia kata masuk sikit tak apalah, no. Jangan masuk banyak, sikit tak ada masalah apa, no. Tangkat tu mesti masuk dah, walaupun setitik menicik masuk, no. Dikit tu tak apa, no. Kita ambil yang basuh yang pertama tu, celuk ketika tu tak niat pun tak apa, kerana kita basuh anggota pertama bukan tangan, no. Kita basuh anggota pertama adalah muka. Kita pun ambil air tu, kita basuh di luar, no. Basuh. Lepas tu yang kedua basuh dalam pun tak apa, kerana yang kedua bukan fardu wuduk, no. Yang kedua adalah sunat, no. Yang ketiga adalah
sunat. Yang pertama tu adalah fardu wuduk. Cuma basuh tangan tu, ketika kita nak basuh tangan, celuk tu dah basuh tangan dah no. Maka kita nak celuk tangan kita, niat tangan kita sebagai penyebok. Celuk, niat sebagai penyebok, kita pun basuh di luar no. Basuh di luar no. Basuh gosok-gosok, bagi alihkan, bagi lalukan tangan pada anggota yang kita basuh ni, luar no. Yang kedua, basuh dalam pun tak apa dah. Kerana apa? Yang kedua bukan fardu wuduk dah. Yang kedua adalah sunat wuduk. Yang ketiga sunat wuduk no. Ini bagi ayat yang sedikit. Maka kata Abu Hurairah, niatkan tangan kamu sebagai penyebok no. Ketika kita nak celuk tangan nak mandi tu, celuk, niat tangan kita pun mandi di luar bekas tu lah no. Di luar bekas tu lah no. Jangan mandi dalam bekas tu. Kita bagi ayat tu keluar pada bekas tu. Ayat tu suci, cuma dia tidak menyucikan. Kerana apa? Dalil yang kita sebut dulu ni ialah satu ketika Jabir ni dia sakit sehingga tidak sedapkan diri. Ingat dulu tentang air mustakmal. Ingat tak dulu kita sebut no? Air mustakmal, ketika nak kata ayat tu suci tetapi tidak menyucikan. Ayat tu boleh minum, ayat tu boleh basuh no. Cuma ayat tu tak boleh nak mengangkat hadas kecil dan juga hadas besar sahaja no. Jadi macam mana ayat mustakmal yang kita sebut dulu ni, ketika mana Jabir ni sakit teruk sehingga tidak sedapkan diri, maka Rasulullah SAW Nabi berwuduk lebihan ayat wuduk Nabi tu, Nabi corak di atas Jabir. No, tu ayat wuduk tu sebagai syifa no. Boleh buat syifa, perubatan, bertelinga hadis Nabi nah. Nabi guna ayat lebihan wuduk Nabi tu, Nabi corak di atas Jabir yang ketika tu tak sedapkan diri no. Kalaulah ayat tu najis, agak-agak Nabi corak di atas Jabir. Saya dia akan corak lah. Nak buat ayat tu tak najis, cuma dia tidak boleh nak mengangkat hadas je. Boleh minum, boleh basuh no. Ayat mustakmal boleh minum no. Ataupun kita sebut ayat mustakmal juga yang telah bercampur no. Contohnya ayat tu bertukar menjadi ayat oren. Ayat oren tu suci no. Suci no. Ayat teh tu suci no. Suci. Ayat kopi tu suci no. Suci no. Contoh nak rumah kita buat kenori no. Buat satu tong sak lebih daripada 2 kolah no. Ayat oren, ayat sirap no. Habis-habis kenuri, banyaklah ayat bang no. 2 kolah lebih tu boleh mandi wajib ayat orang tu no. Boleh tak? No? Tak boleh lah. Ayat tu suci tetapi dia tidak boleh menyucikan no. Kerana dah campur dengan ayat orang. Ataupun ayat nyok dan sebagainya lah. Itu ayat walaupun ayat banyak no, tapi telah berubah. Tapi ayat mustakmal ni ayat yang sedikit yang telah digunakan untuk 2 kaedahnya, untuk tahara, sama ada hadas kecil ataupun mengangkat hadas kecil ataupun mengangkat hadas besar. Ni saya ulang balik lah sebab masuk tajuk ni no. Ulang balik hak dulu yang kita berkait tentang ayat mustakmal no. Jadi kita ulang-ulang ni macam cerita Bi Ramli no. Ulang-ulang bab mengaji dia macam tu lah, ulang-ulang no. Kenapa ulang-ulang? Sebab kadang-kadang kita lupa no. Kalau mengaji sehari-hari tak apa, kemarin mengaji, hari ni mengaji, esok mengaji, lusa mengaji, insya-Allah tak ulang pun tak apa no. Kerana apa? Baru kemarin mengaji no. Tu pun kadang-kadang mengaji kemarin, tanya hari ni lupa dah no. Ini kita mengaji bukan kemarin no. Kita mengaji no bulan depan no. Bulan depan tu bulan 11 mengaji. Minggu ketiga hari Jumaat mengaji minggu ketiga. Mai pula bulan 11 minggu ketiga. Mai pula bulan 12 minggu 3. Ni bulan 3. Esok nak jumpa pula no, tahun baru no. Lupa dah agak. Lupa no. Lupa kita no. Kalau dulu-dulu ustaz tak ulang dah. Dulu-dulu mengaji ustaz tak ulang. Kerana apa? Baru kemarin mengaji no. Baru kemarin dan ustaz pun pesan. Hari ini tajuk hari ini contohnya tajuk bab perkara yang makruh ketika mandi. Dia pun ajak-ajak, okey, esok kelas besok sebelum kita mula pengajian yang baru, saya minta hantar semua hurai balik apa yang hak kita dapat pada malam ni no. Esok nak main mengaji, sebelum ustaz nak ubah tajuk baru, sebelum Tok Guru nak ubah tajuk baru, Tok Guru akan suruh tiap-tiap orang
huraikan apa yang dia belajar kemarin. Agak-agak malam tu kita lena tidur tak? Tak lena tidur no. Esok nak kena urai seorang-seorang no. Nak ubah muka surat baru, nak ubah perenggan baru, tiap-tiap pelajar-pelajar kena hurai balik apa yang ustaz mengajar kemarin. Agak-agak malam tu lena tidur tak? Tak lena tidur no. Tapi kita tak ulang lah macam tu no. Macam mengaji tajwid no. Minggu pertama ustaz baca, minggu kedua ustaz baca, minggu ketiga ustaz kata bulan minggu depan kita baca seorang-seorang. Agak-agak main tak? Pakai tak main no. Dia kata malu ustaz no. So saya mengajar esok ni sampai bab rukun semayang. Kita akan sambung jumpa esok ni rukun semayang. Salah satu rukun semayang ialah membaca Fatihah. Ketika tu saya tak suruh tuan-tuan baca no. Saya baca, tuan-tuan ikut. Saya tak suruh. Kalau saya besar, okey, bulan depan kita masuk rukun semayang, iaitu membaca Fatihah. Di sana lah tuan-tuan, hak bulan depan baca seorang-seorang no. Supaya kita pakat-pakat dengar. Agak tak main tak? Pakai tak main dah no. Baca malu Zahir nak kena baca no. Dia saya tak buat macam tu lah. Walaupun kita ustaz tak buat macam tu, walaupun tok guru tak buat macam tu, kita sendiri kena usahalah mai jumpa tok imam. Kalau boleh hak rukun sembahyang yang 13 tu kita mai jumpa dia. Seorang-seorang mai jumpa. Kenapa? Kalau seorang-seorang malu tak? Taklah malu sangat no. Kita dengan dia lah. Siapa nak tahu no? Tapi kalau ramai-ramai ni baca salah orang kelah. Macam cerita Biramli, pendekar Bujang Labuk, ingat tak? Yang 4 lah ke apa tu? M dia dekat orang dia gelak no. Kena kat dia baru tahu M no. Baru dia tahu no, orang gelak kat dia no. Macam tu lah no. Dia kita sendiri ni kita kena usahalah menjumpa imam ni. Imam, saya nak baca Fatihah lah imam, tolong dengar asal no. Saya nak baca no. Dia kita baca satu-satu betul lagi musyafadah kan, suruh dia tegur. Kalau ada kesalahan tolong betul kan Tok Imam nah, tolong betul ustaz nah. Mudah-mudahan kalau kita baca depan, dia kata ni kira okey ni. Kira kalau saya tak ada pun ni abang boleh ganti saya ni. Kira okey lah no. Dia kata kalau abang tak ada, kalau saya tak ada hari tu pun, kalau abang nak jadi imam pun boleh dah ni no. Kira okey dah ni no. Sekurang-kurangnya kita ada penyaksian ni. Kita duduk semayang lama dah no. Tapi kita tak pernah memperbetulkan bacaan-bacaan kita. Sama ada yang kita baca ni betul ke tak betul no. Jadi kita mai jumpa seorang-seorang lah, jangan ramai-ramai. Kadang-kadang kita mengajak ramai-ramai mengaji orang tua-tua ni, kawan tu baca salah dia bergelak. Lepas tu tak mai lah minggu depan no. Malu no. Sama juga kita mengajak ni, mai lah ustaz-ustaz mana pun dia akan ulang. Macam mana kita sebut selalu, ketika mana kita nak sembahyang raya, Tok Imam akan bangkit dak bagi beritahu. Hari raya kan setahun sekali sembahyang no. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat no. Saya nak beritahu dekat tuan-tuan kafiat lafaz mayang Aidilfitri, lafaz niatnya usalli sunnatan Aidil, kan duk ajak kita lah. Lepas tu takbiratul ihram, lepas takbiratul ihram baca doa iftitah, lepas doa iftitah takbir 7 kali, diselangi dengan tasbih 6 kali subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Kan dia duk ajak kita nah. Lepas tu dia tanya, tuan-tuan faham reti dah? Bakal reti semua no. Sekali nak main sembahyang lah, Allah dia jadi imam lah, Allahu akbar, Tok Imam pun baca doa iftitah. Lepas tu Tok Imam bismillahirrahmanirrahim, dia pun lupa no. Saat-saat dia yang duk beritahu, saat-saat dia yang duk peringat kat kita, dia pun lupa. Hak Tok Imam duk peringat kat kita tadi, dia pun lupa juga no. Kalau Tok Imam pun lupa, kita lagi no. Tapi jangan duk tegak lah no. Saat kita imam bismillahirrahmanirrahim, dia tak takbir 7 kali dah. Terus bismillahirrahmanirrahim. Yang belakang subhanallah, jangan tegak nah. Itu sunat tak takbir pun sah nah. Jangan duk pergi tegak lah. Tok Imam pun confuse apa ni no. Macam saya dengar tu ketika azan subuh satu tempat tapi kuliah tu, dia azan subuh, dia mungkin bila baru lah kot no, baru nak azan subuh sampai hayya alal falah, ayat kedua lah no. Lepas tu
Allahu Akbar, dia lupa. As-salatu khairum minan naum, no? Dia lupa. Ya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia berhenti lama. Dia butuh ingat, no? Dia berhenti lama, dia tahu dia silap lah tu, no? Dia berhenti lama, ingatkan habis dah. Lepas tu lama berhenti, lama agak rasa. Lepas tu as-salatu khairum, dia ulang balik, no? Tak payah ulang lah, la ilaha illallah terus lah, no? Jangan ulang lah, no? Bukan nak salah apa-apa, no? Cuma kita dah terlepas dah, terus kan lah, la ilaha illallah lah. Dia berhenti lama, no? Lepas tu as-salatu khairum minan naum, no? Dia ulang balik lah, no? Dia kesilapan tu, no? Cuma kalau silap waktu, ni kita kena jaga-jaga lah silap waktu. Tak masa waktu azan dah, no? Ini kita kena pandai juga, no? Contohnya kita mai tengok jam, tersilap tengok jam tu betul, mata kita silap, no? Mai semayang, mai azan subuh lah. Azan pukul 5 azan, no? Dia ingat pukul subuh lah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang mai belakang, tak masuk waktu azan lah. Kita kena ubah cepat-cepat, no? Test 1 2 3 test speaker. Depa test speaker, no? Hinggalah sikit, no? Jangan dia berhenti lama dia azan, no? Tak kira orang sembahyang rumah, no? Dia ingat masuk waktu dah ni, jangan aku rosak kot, no? Jadi kita kena pandai, no? Test speaker 1 2 3 1 2 3. Depa test speaker baru, no? Depa tak sembahyang lah, no? Ni dia terus azan macam tu, berhenti macam tu di rumah. Takut-takut kalau bulan Ramadan ni lagi takut, no? Maghrib tu, no? Dia pun duk tunggu. Kadang-kadang hak maghrib dia tak awal waktu, dia lewat waktu. Di rumah dia pun duk gau nasi awal lah, tak azan lagi. Tok Bilal buka puasa dulu, no? Dia buka puasa dulu, no? Lepas tu habis makan baru dia pergi azan, no? Hak dia rumah Pak Long duk gau awak lah tak azan ni, jangan rosak ke apa, no? Lalu buka puasa dah, no? Tok Bilal tu minum ayak, lepas tu azan lah, no? InsyaAllah mereka simpan kat kita, no? Ni dia pergi makan dulu, kena tusi tomato dulu, no? Kan dia ingat sunnah hadis Nabi kata apabila ada hidangan makan dulu, no? Kena ingatlah hantu Bilal, no? Habis azan lah. Dia kata kan hadis Nabi kata ada hidangan makan dulu, no? Dia pergi makan dulu. No, orang dia hak rumah tu maklum yang duk tunggu duk gaul pegang buah Melaka duk. Tak makan juga. Kerana apa? Azan tak dengar lagi dah. Baik. Sikit lagi dah. Di malam ni kita beri perhabis lah sikit lah, no? Perhabis sikit ya. Kemudian Abu Hurairah berkata, niat sebagai apa? Sebagai mana tadi? Jawab Abu Hurairah, hendaklah dia mengambil sebut dengan tangannya atau bekas yang kecil dan berniat menjadi kedua tangan tadi sebagai cebok jika air itu sedikit. Kalau sedikit lah, no? Kalau kolah tak apa, no? Tak ada masalah lah, no? Kalau timba untuk timba ni maksud yang sedikit. Kalau dalam kolah kita celup macam mana pun tak apa, no? Kena lebih 2 kolah, no? Ni maksudnya yang tak sampai 2 kolah ni, yang sedikit. Baik, supaya air tersebut tidak menjadi air mustakmal dengan sebab menyentuh air dengan kedua tangan, no? Ayak tu jadi ayak mustakmal. Boleh tak kita mengangkat adah? Tak boleh, no? Tak boleh mengangkat adah. Maka ketika tu hanya boleh untuk minum, untuk lain lah, untuk berqadah, untuk angkat adah tak boleh. Adah kecil ataupun adah besar tak boleh, no? Ataupun yang mengambil sedikit air dalam suatu bekas sebelum dia berniat mengangkat janabah, kemudian dia berniat membasuh tangan, kemudian dia mencebok air tersebut dengan tangannya. Hikmat larangan inilah jiwa manusia akan rasa jijik untuk menggunakan air yang telah digunakan untuk mandi dengan apa sekali sekalipun. Di samping perbuatan tersebut menyebabkan menjadi sia-sialah. Contohnya kalau kita mandi dalam ayak, contoh ayak apa? Ayak bertakung ni, kita selam naik, sahlah mandi wajib kita. Sekali selaman, turun tu, naik balik, ayak sahlah. Tapi ayak tu orang tengok orang tak gunalah, lebihan daripada kita angkat adah, jadi orang tengok rasa jijik lah, dia selam naik terus, jadi lebihan tu jadi orang nak guna tak gunalah, kecuali kita sendiri yang akan guna,
Dia kita guna cebok no. Di samping buah sebut dia kata menyebabkan sia-sia kerana tidak sesuai lagi untuk dibuat bersuci sekiranya ia kurang daripada 2 qolah no. Hak kita sebut ni 1/4 astar sebelum ni no. Ukuran hari tu ni iaitu berapa meter tu, ingat ayat tu no. Panjang dia kena matematik no. Panjang kali lebar kali tinggi no. So katanya 1/4 astar, lebih kurang berapa sentimeter, berapa meter hari tu ni, lebih kurang 60 apa tu, 60 kali 60 kali 60 no. 120 apa tu yang kita buat sukatan kira tu, maksudnya kadar 2 qolah no. Kita akan dapat dah. Itu kita kena ada matematik, kira matematik lah, panjang kali lebar panjang tinggi. Cuma kalau kita buat panjang lebih pada 2 astar tak ada masalah lah. Ni 1/4 astar no. Kadar 2 qolah tu 4 segi no. Lebih kurang besar beg ni lah. 1 astar lebih sikit, lepas tu kali tinggi kali tali lebar kali tinggi no. Besar lebih kurang besar beg ni lah. Jadi kalau kita nak buat qolah, buatlah besar sikit nah. Kalau sekurang-kurangnya kalau besar ni ayat kena penuh no, baru cukup 2 qolah no. Jadi kalau kita nak buat rumah kita, selalunya kita tak buatlah 1 astar lebih no. Kita akan buat 3 kaki. Tu eloklah no. 3 kaki no. Persegi tinggi dan lebar dan sebagainya, mudahlah, tak ada masalah lah. Tapi insya-Allah lah selalu rumah kita akan buat macam tu lah no. Ataupun kita pakai ayat bancak lah no. Lagi mudah. Duduk bancak tu, ambil kerusi yang pendek rendah tu no. Duduk atas kerusi tu lah. Dia tak duduk atas lantai boleh? Duduk atas lantai boleh no. Sebab apa? Mandi wajib ni dia kena duduk no. Kerana apa? Kalau kita mandi dalam keadaan berdiri, ayat tak akan sampai kepada bahagian-bahagian yang sulit no. Maka dengan sebab duduk itu menyebabkan sampai pada bahagian-bahagian yang sulit, maka duduk itu menjadi wajib. Maka kita belilah kerusi yang rendah tu no. Yang kita duduk tu tak, kalau kita dah uzur ni, duduk atas lantai ni sakit badan jugalah no. Kita duduk atas kerusi rendah tu jadi memudahkan kita mandilah no. Ataupun kita nak berdiri boleh lah. Tapi dalam keadaan ketika nak sulit tu kita tunduk sikit lah no. Tapi bila kita sentuh kemaluan, sekali wuduk lain lah no. Tapi kalau kita tak mau berwuduk, kita berwuduk awal, lepas tu kita mandi, kita berlapik lah. Kita pakai kain basahan. Ketika kita basuh menggosok bahagian-bahagian sulit tu, dia tak kenalah tapak tangan kita pada kemaluan. Sekali lagi ni tak payah wuduk lah no. Tapi kalau kita sentuh kemaluan dengan tapak tangan, maka habis wuduk, habis mandi tak gini, wuduk semula no, untuk mengangkat hadas kerana tangan kita telah menyentuh kemaluan, menyebabkan batal wuduk kita no. Kurang ber 2 qolah. Ini kerana air itu menjadi ayat mustakmal dengan semata mandi di dalamnya. Sedangkan orang ramai pada kebiasaan sangat perlulah nanti kalau kita mandi macam tu, kita seorang lah dapat guna no. Tapi kalau kita guna kaedah niat tangan kita sebagai penyebok, jadi ramai lah boleh guna no. Orang lain pun boleh mandi wajib juga no. Ni kita seorang aja guna dia, ayat tu dia tak dapat manfaat banyak lah. Kita seorang yang dapat guna no. Orang lain tak dapat guna. Dengan semata mandi dalamnya, sedangkan orang ramai pada kebiasaannya sangat perlu kepada air yang bertakung itu. Oleh itu syarat telah melalui pada mandi di dalamnya no. Perbuatan tu hukumnya adalah makruh no. Di kita habis tajuk tu, dan insya-Allah no, tahun barulah no. Kita masuk tahun barulah. Tahun baru tak apa hari lagi no. Kita mengaji ni bukan dengar lah mengaji lama. Ustaz mengajar binjai lama tak? Lama saya mengajar, lebih kurang 7-8 tahun. Rasa macam lama no. Tapi setahun 12 kali no. Setahun 12 kali mengaji no. Dengar dah mengajar lama. 10 tahun mengajar. Saya mengajar 10 tahun ni mengajar tu no. 10 tahun bukan hari-hari no. Setahun 12 kali no. 12 kali Kalau kita kata mengaji pun bukan sejam mengaji no. Kita bohlah sejam, lama sikit no. Kali dengan 12 kali baru 12 jam setahun no. Setahun 12 jam kita mengaji no. Bukan lama pun, tak sampai sehari 24 jam, baru setengah hari. Dalam setahun baru kita mengaji setengah hari no. Tu pun kemas dah ustaz tu no. Tu dia jalan ustaz no. Ana mengajar 10 tahun macam itu no. 10 tahun apa no. Setahun 12 kali, tu pun 12 jam no. Nak binuh apa? 950 tahun
lailan wa nahara, malam dan siang noh. Tu kita jangan duk rasa kemah noh. Rasa kemah lah baru sejam rasa kemah dah noh. Patut-patutnya lama-lama lah. Tapi kalau lama-lama bakal tak main lah noh. InsyaAllah walaupun kita main sedikit, asalkan dalam sehari semalam tu ada juga nama kita tersenarai nah. Jangan sampai kita yang kita sebut tadi ni, Allah Subhanahu Wa Taala tak mau kita ini menjadi tetamunya mai rumah Allah. Jangan kita sampai Allah tak mau kita menjadi tetamu dia no. Bayangkan masa kita sihat, masa kita kuat, masa kita berharta, Allah tak mau kita jadi tetamu dia. Agak-agak masa kita mati, ketika mana orang usung kita main masjid ni, agak-agak Allah terima tak tetamu dia? Takut-takut Allah tak terima no. Masa sihat tak mau jadi tetamu Allah Ta'ala. Masa tak mau, sekurang-kurangnya mailah satu waktu, iaitu di antara maghrib dan syak, mai waktu tu. Waktu tu memang waktu sesuai. Kalau nak mengaji pun waktu tu lah sesuai no. Itu pun dia tak mau mai juga, tak tahu nak kata no. Masa sihat, masa berharta, masa kuat, dia tak mau mai rumah Allah untuk jadi tetamu dia. Bayangkan ketika mana orang paksa dia mai rumah Allah, ketika tu dia mai tu mai. Orang paksa lah no. Orang usung dia mai. Dah mai belagak pula no. Masa sihat tak mau duduk belakang tu imam, masa mati belagak pula nak duduk depan tu imam no. Ketika tu mandi semayang yang tak ada rokok lah no. Mayang tak ada rokok, habis semayang imam akan berkata, apa kita nak saksi atas mayat ni? Orang kata baik no. Baik pun no. Nasiblah orang masjid bagus no. Dia kata tak baik, tak pernah mai pun no. Mati ni baru main no. Jenuh kita no. Tu kita main sekurang-kurangnya sehari pun jadi sekali pun main dah. Lebih main 2 kali lagi baguslah. Tapi sekurang-kurangnya sehari kita main, iaitu waktu maghrib, antara maghrib isyak, kerana di sana ada pengajian. Kalau masjid kita ni insya-Allah tuan-tuan tiap-tiap malam ada tuan. Kalau tak ambil belang lagi tak tahulah no. Main ni bukan pakai berita ayam no. Dulu mengaji pakai berita ayam. Lah mengaji dengan lampu tu, lampu macam-macam lampu no. Bukan hanya kipas angin ada besi no. Aircon pun ada no. Tampek ui tak tahu nak abang lah no. Kita nak jawab macam mana lah dia daripada Allah Ta'ala no. Dia hak kita mai, bukan kita sama-sama tu kita sebut dulu. Mai mengaji, mai kita dengar, lepas tu kita ingat, lepas tu kita mai kita dengar dan kita dengar, kita ingat, kita amal dan kita sampaikan kepada orang lain, dan kita nak ajak orang lain pula main lah. Contohnya kita main, kita mungkin lah hak di rumah kita bawa main sekali lah. Kerana hak di rumah kita esok pun kalau kita tak ajak mereka, kita tak ajak bab semayang, bab mandi dan sebagainya, mereka akan dakwa kita di mahkamah Allah Subhanahu Taala. Kecuali kita balik saat lagi ni kita mengajak mereka. Agak-agak mengajak tak? Ustaz pun belum tentu no? Ustaz nak buka kitab di rumah, qala musannif rahimallah, bini kata tidak baik. Mengajak apa malam-malam? Tengok Maharaja Lawak lah no. Pakai tu tengok drama lah baik. 7 hari mencintaimu lah no. Pakai dak. Kalau ustaz pun belum tentu. Yang baru nak start, yang tak start lagi, mudah-mudah macam mana tuan-tuan? Bawa bini kita main sekali no. Bawa main. Bayangkan malam ni kita ada 500 orang, campur bini kita 100 orang apa? 200 dah. Tu tak kalau tuan-tuan nikah seorang. Kalau kena 3-4 dah, penuh masjid Sungai Binjai no. Bawa anak kita main sekurang-kurangnya di akhirat besok depa tak dakwa dah kita di mahkamah Allah Taala. Insya-Allah no, kita akan sambung pada tahun depan, iaitu tajuk baru, iaitu tayamum no. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina ila siratikal mustaqim. Ya Allah ya Rahman Rahim, ampunkanlah dosa kami ya Allah. Ampunkanlah dosa kami ya Allah. Ampunkanlah dosa kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahim, ampunkan dosa kami terhadap kedua bapa kami ya Allah, terhadap pasangan kami, anak-anak kami, sahabat-sahabat kami, jiran-jiran kami, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, al-ahya'i minhum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rahman Rahim, ampunkan dosa kedua bapa kami ya Allah.
Kasihlah mereka ya Allah seperti mana mereka mengasihi kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahim, sekalian kalangan kami ada yang sakit ya Allah, Kau sembuhkanlah segala penyakit ya Allah. Kau sembuhkanlah segala penyakit ya Allah. Kau sembuhkanlah segala penyakit ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahim, sekalian kalangan kami ada yang susah ya Allah, Kau permudahkanlah kehidupan ya Allah. Limpahkan rezeki yang melimpah-limpah buatnya ya Allah. Rabbana alika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatimil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salam salim walhamdulillahi rabbil alamin. Sekali billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.